saudara, kita nak mengulas tentang keputusan Jawatankuasa PAS Pusat yang telah membuat keputusan supaya jawatan Presiden dan jawatan timbalan Presiden PAS tidak dipertandingkan. Tiba-tiba hari ini semua walaun tuan-tuan menutup mulut, membisukan diri mereka. Sedangkan sebelum ini bila mana Perhimpunan Agung UMNO dan Perhimpunan Agung HAS memutuskan supaya jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan, bukan main lagi. Mereka mengatakan UMNO tidak demokratik dan sebagainya. Padahal saudara, kita nak memutuskan sama ada pertandingan jawatan Presiden ataupun tidak ini, kita bawa ke Perhimpunan Agung UMNO, undi angkat tangan, siap dengan standing ovation. Lebih 95% perwakilan yang hadir menyokong supaya jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Kerana kita tahu kalau diadakan pertandingan jawatan Presiden dan timbalan, bagaimana Perikatan Nasional merasuah pengundi-pengundi. Mereka akan gunakan duit hasil daripada rompakan jana wibawa dan hasil daripada duit judi yang mereka dapat, tuan-tuan, dengan meningkatkan jumlah judi cabutan khas daripada 8 cabutan kepada 22 cabutan. Duit yang sama akan digunakan untuk membeli jawatan Presiden UMNO. Itu sebab 140 ketua UMNO bahagian mencadangkan supaya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, dan ianya dijadikan usul selaras dengan usul ucapan dasar Presiden, dimasukkan oleh perwakilan, dicadangkan oleh jurucakap daripada Negeri Sembilan, dan disambut cadangan tersebut oleh lebih daripada 95% para perwakilan yang hadir, dan akhirnya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Tetapi tuan-tuan, yang peliknya, PAS buat keputusan ni hanya Jawatankuasa PAS Pusat. Tak ada pun walaupun nak bising, nak kata PAS tak demokratik dan sebagainya. Inilah dia realitinya PAS ni, saudara. Cakap tak suka bikin, bikin tak suka cakap. Dia cakap, tak bikin-bikin. Yang dia bikin, dia tak cakap. Okey. Malam ni saya yakin ramai yang tak sabar, tuan-tuan, nak mengulas banyak isu-isu. Macam geng-geng PAS ni tak habis lagi lah dengan cerita budak pasti dia. Saya kesian tengok PAS ni, makin hari makin koyak, makin hari makin rabak. Jadi malam ni kalau ada sesiapa nak bertanya soalan, bolehlah ajukan soalan anda di talian 0194819495, atau tuan-tuan boleh juga request untuk live bersama saya. Sudah ada pun yang nak live ni, nama dia Khairi. Ni Khairi Jamaluddin ke ni? Saya nak tanya juga, Khairi Jamaluddin, tak ada ke nak komen apa-apa tentang muktamar PAS tidak akan ada pertandingan jawatan Presiden dan timbalan, sedangkan ianya bukan keputusan daripada para perwakilan PAS, tetapi keputusan Jawatankuasa PAS, macam keputusan MKT UMNO. Kalau MKT UMNO lah yang buat keputusan ni, tuan-tuan, dah habis dah. Dah riuh sekampung saudara. Tapi bila Jawatankuasa PAS ke pusat buat keputusan, tak ada orang pun nak bising. Silakan Khairi. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Ni Khairi Jamaluddin ke? Saya itulah nama pula hampir. Dato', saya nak tanya sikit je, Dato'. Ya. Baru sehari dua ni saya ada ternampak lah statement Raja Adnan Raja Anwar. Itu isu dia bila kita punya ringgit dah jatuh. Okey. Jadi saya tengok kau-kaunya Raja Adnan Raja Anwar kita ni hantam Rafizi. Tapi bagi saya takut itu nanti jadi modal bola tanggung lah untuk saya ke sana. Apa pandangan Datuk? Itu saja, Datuk. Terima kasih. Pandangan saya simple saja. Kita kena faham bahawa dalam parti kita UMNO ni masih ada orang yang tak boleh menerima kerjasama ni lah. Nasihat saya satu saja. Kita dulu mungkinlah kita ni ada kecil hati dengan Rafizi. Rafizi ialah bila kita perintah Rafizi bantah tu, bantah ni, kan? Sekarang ni Rafizi dah duduk dalam kerajaan. Rafizi pun dah jadi pemerintah.
So kita nak ambil peluang membantah ni. Okey. Nasihat saya satu saja. Parti ni kena ada disiplin. Parti ni kena ada disiplin. Kita tak suka macam mana pun, bila kita dah bergabung, kita dah berada di dalam satu barisan, kita kena ketepikan ke semua benda yang dulu kita tak suka pasal musuh kita dulu yang hari ni dah jadi kawan. Kita kena letak tepi. Apa yang kita cakap terhadap pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, kita kena letak tepi. Dan kita juga harap pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, apa juga yang mereka kata tentang BN dulu, mereka juga kena lupakan, letak tepi. Dan kita sekarang ni cari titik persamaan. So kalau kita masih lagi buat kerja membelasah sesama sendiri ni, ini dah jadi macam menembak kaki sendiri lah. Itu je lah. Tapi saya tak nafikan lah, saya tak nafikan. Nak buat semua orang puas hati dengan setiap keputusan parti susah. Sama juga di dalam MKT UMNO, ada juga yang membuat kenyataan-kenyataan yang saya pun tak berapa senang. Kita tengah usaha untuk pastikan ahli kita boleh terima kerjasama ni. Tetapi ada juga di antara kita yang bak kata orang tu membakar semangat untuk menentang sesama sendiri. Yang ini perlu dibetulkan lah nampak gayanya. Untuk menstabilkan ekonomi sekarang ni adalah agenda utama kita. Itu penting. Bukan mudah kita bagi peluang kepada kerajaan perpaduan bekerja. Kita kena bagi peluang kepada kerajaan perpaduan ni supaya mereka bekerja. Dan jangan kita pula yang jadi kerengga. Macam jadi kata kan. Mereka banyak benda mereka tak boleh buat sebab ada banyak kerengga. Jangan pula kita pula yang jadi kerengga, yang menyebabkan akhirnya kerajaan kita, kerajaan perpaduan ni tak boleh buat kerja. Itulah permintaan saya. Okey Khairi, terima kasih. Zaim, silakan Zaim. Ada. Ya Zaim. Assalamualaikum. Zaim. Tak ada soalan studio. Okey, soalan studio. Silakan. Okey tu. Kita dengar hari ni punya berita mungkin muktamar PAS jawatan presiden dan timbalan presiden tidak akan bertandingkan. Adakah ini bermakna dalam PAS tu ada perpecahan ke atau ada duri dalam daging dalam PAS itu? Jawatan tidak bertandingkan. Sorry. Ya Zaim, silakan. Saya pergi ke gym tadi. Okey Zaim, silakan tanya. Silakan Zaim. Ni tadi pergi kencing, ni pergi mana pula? Soalan studio. Okey, soalan studio Adakah dengan jawatan presiden dan timbalan presiden bakal tidak dipertandingkan ni bermakna PAS ni dalam goyang? Dalaman ni saya tak nampak kalau jawatan presiden dan timbalan tu tidak dipertandingkan menggambarkan mereka goyang. Tidak. Biasanya orang yang boleh membuat sehingga jawatan presiden dan jawatan timbalan presiden tidak dipertandingkan, maknanya parti itu stabil. Parti itu stabil. Ini realiti yang kita kena terima lah. Maknanya bila jawatan presiden dan timbalan presiden PAS tidak dipertandingkan, maknanya di dalam PAS itu ahli jawatan kuasa PAS pusat itu, mereka ni meletakkan walak kesetiaan kepada Haji Adi. Dan dalam arti kata lain, mereka menolak legasi Tuan Guru Ni Aziz. Itulah. So dalam arti kata lain, kalau ada orang yang taat setia dia kepada PAS di zaman Tuan Guru Ni Aziz, maka kita boleh katalah era Tuan Guru Ni Aziz di dalam PAS ni sudah berkubur lah. Maknanya peluang nak melihat PAS ni kembali di atas landasan Islam yang betul. PAS ini memperjuangkan dakwah Islamiah, memperjuangkan agenda memartabatkan agama Islam.
Ini semua dah berakhir lah. Tak ada lah. Maknanya dah tinggal set-set makan gaji buta, dah tinggal set-set yang mengutamakan royalti minyak, dah tinggal set-set yang bak kata orang tu yang dulu nakkan RUU 355, hari ni nakkan REE Fonusi. Hari ni sudah tidak ada lagi orang yang lantang bersuara tentang tata kelola, orang yang menentang tentang salah guna kuasa dan sebagainya, kan. Hari ini sudah sudah penuh dengan orang yang bermasalah di dalam PAS, orang yang terlibat dengan kecurian rare earth, orang yang terlibat dengan penjualan tanah secara berleluasa, orang yang tak tahu mengurus takbir negeri, sehingga kan gaji kaki tangan awam negeri Kelantan pun nak kena pinjam dengan pusat untuk bayar. Tapi mereka ada peluang dapat duit daripada pusat, mereka utamakan beli Mercedes-Benz dulu. So inilah realiti dia. Maknanya kita cadangkan orang-orang daripada PAS ini, tinggalkanlah PAS ni, jangan bazir masa dengan PAS. PAS hari ni dah rosak, dah punah. Apatah lagi mahkamah semalam memutuskan dengan jelas bahawa PAS 2 kali dah terbukti terlibat dengan merasuah pengundi secara besar-besaran. Di mana letaknya bersih, di mana letaknya stabil. Yang pasti mereka sapu bersih, dan dari segi kewangan memang mereka stabil, mereka ada duit banyak.